Zoom boleh pasal ni Zoom. Boleh. Zoom tunjuk Zoom yang rapat lagi itu Zoom. Saya tengok kat sini saya tahu. Dia nampak clear tu kau tak. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومشايخنا المعلمين وأستاذنا ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksud sungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan yang haram. Ketetapan yang demikian itu ialah perkara agama yang lurus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya
dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Alhamdulillah, yang pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, kesempatan, kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting taufik dan hidayah untuk kita berada dalam rumah Allah yang mulia ini dan dapat kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di dalamnya, kerana menurut ulama, orang yang berada dalam majlis ilmu ini, orang yang belajar ni, dia ada 5 keberkatan. Yang pertamanya keberkatan dalam majlis, yang kedua keberkatan dengan kitab. Sebab tu dengan kitab ni kita kena beradab. Yang ketiga keberkatan ilmu itu sendiri. Dengan ilmu itu membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, membezakan kita dengan orang yang tidak belajar. Dan yang keempatnya keberkatan apabila kita berguru, keberkatan dengan guru. Sebab ilmu itu dia datang melalui guru, maka ada adab-adab dengan guru. Dan yang kelimanya keberkatan apabila kita beramal dengan ilmu tersebut. Maknanya ada 5 kemungkinan berkat yang boleh kita dapat daripada kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberkatan ini melayakkan kita mendapat kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan haram yang Allah haramkan berlaku pertumpahan darah. Dan bulan ini haram ni maknanya dihormati. Dan dalam Al-Quran disebut dalam bulan haram ini, yang pertama yang kita kena elak adalah melakukan perbuatan yang merupakan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah daripada menzalimi diri sendiri. Maksud zalim pada diri sendiri ini maknanya buat benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada ibadah secara khusus dalam bulan Rajab, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang ada dalil yang dhaif dan yang paling banyak yang maudhu'. Yang dhaif kita nak beramal boleh beramal, tapi yang maudhu' kita tak boleh bersandarkan terus padanya. Namun demikian, berdasarkan umumnya ayat di mana yang dibacakan tadi, ulama menggalakkan kita menetapkan wirid-wirid khusus bagi maksud seperti mana yang disebut di dalam ayat tadi. Antaranya ayat tadi kata jangan kamu zalim pada diri kamu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maknanya kita kena memperbanyakkan istighfar. Maka seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran yang merupakan doa istighfar, ulama sarankan kita jadikan sebagai wirid sepanjang bulan Rajab ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Banyak lagi ayat-ayat yang merupakan doa secara khusus berkaitan dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyakkan sayyidul istighfar. Kalau biasa, hari biasa kita baca bulan biasa sehari sekali pagi sekali petang, ulama sarankan ke sekurang-kurangnya 3 kali pagi 3 kali petang pada bulan Rajab ini. Begitu juga dengan amalan-amalan istighfar dan amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Termasuk amalan yang menghapuskan dosa ini bersedekah, berjalan kaki ke masjid ataupun datang ke masjid, berjalan untuk menuntut ilmu, mencari majlis ilmu. Semua ni adalah amalan-amalan yang orang kata serampang 2 mata. Selain daripada dapat pahala,
Allah bagi lagi satu, menghilangkan ataupun menghapuskan dosa. Begitu juga dengan bertawakal apabila kita ditimpa kesusahan, juga antara benda yang boleh menghapuskan dosa kita. Jadi kita usahakanlah, walaupun tak ada secara khusus, tapi ulama ni dia nak bimbing, nak mentarbiah orang, lalu dijadikan itu sebagai satu wirid. Wirid ni benda yang penting dalam kehidupan kita. Kerana amalan-amalan yang merupakan wirid, dia akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia insya-Allah dengannya akan membantu kita. Orang kata baca Yasin dapat pertolongan, bukan baca Yasin sekali, baca Yasin selalu, jadikan dia wirid. Sebab tu ulama kata baca tiap malam Jumaat. Jadikan dia sebagai amalan kebiasaan orang. Baca Fatihah. Fatihah tu umul kitab, ibu segala penyakit, ubat pada segala penyakit. Bukan baca Fatihah sekali masa nak ubat orang. Jadikan dia wirid. Wirid ni yang paling baik dia lepas solat lah. Lain pada tu kita boleh buat sendiri, bagus lah. Tapi buat sendiri ni cerita dia payah lah. Nak istighfar 3 kali kalau semayang seorang belum tentu. Nak la ilaha illallah sampai 10 kali lepas maghrib, lepas subuh kalau semayang seorang belum tentu. Dia makin cuy macam tu, tak jadi wirid. Maka sebab tu dijadikan wirid dalam solat, terutamanya solat berjamaah, untuk didik diri kita. Ulama ni tujuan kerja dia mendidik. Jangan dok tuduh mereka buat bid'ah pula. Mereka nak didik orang dengan wirid-wirid yang maksur, wirid-wirid dengan ayat-ayat Al-Quran yang penting, yang ada fadilat-fadilat secara khusus. Tapi dia tak jadi kalau kita baca sekali ya. Dia mesti jadi wirid. Tanya Ustaz Yusni, dia tahu. Benda-benda yang kita nak jadikan dia diberkati, kita amal dia secara wirid. Bila kita sentiasa jadikan dia sebagai wirid, insya-Allah ada masa dia akan ayat ni akan ada fadilat untuk diri kita sendiri. Begitu juga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis daripada An Qutbah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma jannibni minal munkaratil akhlaq, min munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis sahih. Kata khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan 4 doa. Yang pertama, Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk, akhlak yang keji. Ulama mentafsirkan akhlak yang keji ini adalah yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan penyakit hati, hasad, dengki, ujub, sum'ah, riak dan sebagainya. Ini akhlak yang terpuji, yang keji. Kerana akhlak ini adalah buah daripada akidah dan syariah. Maka lahirlah akhlak. Jadi Nabi minta yang pertama sekali dijauhkan daripada akhlak yang keji, yang mungkar. Yang kedua, wal a'mal, amalan-amalan yang keji, amalan-amalan mungkar. Yang ni yang ulama kata bersifat perbuatan, perbuatan manusia yang keji, yang mungkar. Hak tadi hak hati. Kerana Nabi berdoa 2 sekali, akhlak dan amal. Amal di sini amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang mungkar. Dan yang ketiganya, al-ahwa, hawa nafsu yang keji. Kita ni hidup, fitrah kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia mesti dikawal oleh syariat, dikawal oleh agama. Kalau tak dikawal, kita ikut semua hawa nafsu ni dia bawa kita kepada kerosakan. Huffatul jannah, huffatul nar bisyahawat wa huffatul jannah bil makarih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan jalan-jalan ke neraka dengan benda yang kamu suka, yang hawa nafsu suka. Kena boleh buat itu, boleh buat ni, seronok.
wa huffatul jannah bil makarih, dan dibukakan, dibentangkan jalan ke neraka dengan benda yang kamu benci. Hak kita tak suka buat, kena main masjid, kena semayang, kena puasa, kena baca Quran, kena mengaji. Hak ni hak orang tak suka. Walaupun bila masjid tutup, buka separuh pakai hingar, tapi tak penuh pun. Saya pergi semua masjid lah boleh kata, semua masjid macam tu lah. Bukan kita, tapi kalau tutup kata tak boleh semayang, kena semayang ruang solat saja, punya hingar, punya marah. Pasal apa? Masjid saja buat SOP ni, tempat lain tak buat SOP. Awak agama kena ikut hal lain ya. Kita nak bagi orang ikut agama, ikut hak agama, bukan kita pergi ikut orang. Dah tahu dah orang tu salah, pi supermarket ke, pi pasar malam ke, duk rapat, duk tak, dah tahu dah benda tu salah. Hak betulnya hak sini, hak di masjid. Jadi pasal apa hak betul nak ikut hak salah? Hak salah lah kena ikut hak betul. Yang dipertikai hak salah lah, jangan duk pertikai hak betul. Ni duk suruh ikut mereka. Mana kita dah betul, masjid dah buat ketetapan yang betul, SOP yang betul, nak suruh ikut orang yang buat benda yang salah. Rugi ya macam tu. Kita kena ikut hak betul ya, jangan ikut hak salah. Tapi tak main ke? Tuan-tuan yang tolong ingat tolong bagi tahu kawan-kawan, kita lah ni boleh sembahyang Jumaat. Alhamdulillah, saya minggu lepas saya khutbah di luar, saya tak pasti. Saya takut kita boleh masuk berapa orang? 400 orang tak? 340. Takut ruang yang ada tak penuh. Macam dulu pernah peringat dah. Sebab duk rasa alah aku pi pun tak boleh, aku pi pun tak boleh. Tengok ruang yang dibenarkan ni tak penuh. Tak penuh, orang yang tak mai tu dia kena tanggung. Orang tak mai tu sebab tak hilang kewajipan ke atas dia. Saya pergi satu masjid minggu lepas, dalam perjalanan saya tu, saya sampai lebih kurang pukul 1, nak sampai dalam perjalanan, nak sampai tu penuh lagi orang duduk kedai makan. Kok apa nama? Kapitan tu. Tak pukul 1 lah, duduk berderet makan. Hampa nak pergi semayang pukul berapa? 12.50 masjid penuh dah. Maknanya tak ada usaha. Tak ada usaha untuk pi. Ini satu masalah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita akan sambung dalam bab fardhu ain, bukan nak cerita bab ni ya. Cuma doa tadi tu dilazimilah. Dilazimi selain daripada kita baca doa Allahumma inna na'udzubika minal barasi itu. Salah satu doa dia yang hujung yang keempat tu Nabi kata wal adwa, minta lindung daripada penyakit-penyakit berbahaya. Semua hak Nabi doa ni semua hak penyakit. Munkaratil akhlak penyakit, munkaratil a'mal penyakit, munkaratil ahwa penyakit, munkaratil adwa pun penyakit. Jadi kita pun doalah dengan doa-doa ni, doa yang maksur. Tuan-tuan, kita kena berharap kepada Allah Subhanahu taala untuk menghilangkan. Macam saya sebut hari tu, janganlah kita tinggal doa-doa secara khusus dalam bab kita ada berada dalam musim COVID-19 ni. Doalah secara khusus supaya Allah tarik balik penyakit ni. Dengan doa insya-Allah dia akan mengubah apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu taala ini insya-Allah. Dan satu lagi pesan, bila dah makin kurang ni jangan kita alpa. Dalam Al-Quran Allah ada sebut tentang perkara sikap manusia yang macam ni. Bila diberikan nikmat dia seronok, bila ditarik nikmat dia berduka cita. Kemudian bila dibagi kembali Allah tarik balik azab, dia kata inilah Allah dia kata telah hilang azab daripada kita, tak dikaitkan pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah turunkan balik. Ini kita takut. Barang jualan sebelum qabab. Barang jualan sebelum qabab. Qabab ataupun bahasa baca betul dia qabdu. Qabab maksud dia terima. Kedudukan barang jualan betul datang tu noh. Kedudukan barang jualan sebelum diterima atau qabad oleh pembeli adalah dalam tanggungan dan akuan penjual. Barang dah dibeli cuma belum terima. Dah selesai urusan jual beli tapi belum terima barang, maka barang tu adalah dalam tanggungan ataupun tanggungjawab penjual. Maknanya kalau berlaku kerosakan sebelum terima, penjual kena
tanggung, ataupun terbatal jual beli tersebut. Sekalipun pembeli berkata tak apalah barang itu lepas daripada tanggungan anda, tiada terlepas juga. Sebab syarat dia bila dah ni barang ada kena terima. Ni jual beli biasa lah, jual beli biasa, bukan jual salam, bukan jual baik bisaman ajil apa semua tu, bukan. Ini jual beli al-baik, jual beli biasa. Yang demikian tercancel lah, terbatal lah jual beli itu dengan binasanya atau dibinasakan oleh penjual. Maknanya barang belum serah, tiba-tiba rosak sebelum serah, cancel, terbatal jual beli itu. Tak kira lah dalam keadaan, dia bagi banyak contoh lah nanti kalau kita tengok. Pihak pembeli boleh khiyar jika ada cacat dalam masa itu atau dicacatkan oleh penjual atau oleh orang lain. Ketika itu tercancel lah jual belinya. Maksudnya jual beli itu dah berlaku, dah bayar, dah akad, tapi belum serah. Barang tu tiba-tiba rosak, sama ada oleh penjual atau oleh orang lain. Maka pembeli boleh buat khiyar, nak teruskan ataupun nak minta ganti. Dia boleh khiyar dalam kita dah baca dah bab khiyar. Sama juga hukumnya seperti cincin jatuh ke dalam sungai atau ke dalam laut yang tak dapat hendak diambil lagi. Maksudnya belum serah, terjatuh cincin tu, jual beli atas sampan, ataupun jual beli atas titi. Nak serah elok, nak serah jatuh, nak pergi cari ke mana. Jadi benda tu tanggungjawab penjual. Dan seperti burung liar terlepas dari tangan, tangkap dah burung nak jual ke orang, tiba-tiba masa nak serah terlepas. Tak kira lah burung ke ikan ke apa ke, dari sangka, tetapi sekiranya boleh dapat balik, tiadalah diluluskan cancel kalau boleh dapat balik. Tapi cerita dia hak liak ni kalau lepas, bukan senang lah, bukan senang nak dapat balik. Jadi terbatal jual beli tersebut, pembeli boleh khiyar. Sebaliknya, jika pembeli itu sendiri yang membinasakan barang jualan dengan tiada sebenar, bukan dengan cara yang betul, nescaya dihukumkan ia telah terima, ia telah qabat. Dan jika dengan sebenar seperti membinasakan binatang yang menyerang, mana dia masih lagi dalam bab tanggungjawab penjual. Maksud sebenar ini, tiada sebenar ni macam dia tak patut buat benda tu, tiba-tiba benda tu rosak di tangan dia. Dia tak patut buat, dia tak patut pergi, orang kata nak contoh nak beli lembu ke apa ke, dia pergi katok tak pasal-pasal, lembu tu mampus, lembu tu mati, dia hak tu dikira sebagai terima. Tapi kalau yang tak sebenar, kalau yang sebenar, yang dimaksudnya yang sebenarnya yang dibenarkan dari segi tindakan dia tu, lembu tu nak main serang dia, dia pergi sepak tengok-tengok mampus terus, tak dan terima lagi barang tu. Jadi hak tu masih tanggungjawab penjual. Itu maksud sebenar dengan tiada sebenar. Atau sahaya yang murtad, atau sahaya itu dibuat menembus perbunuhan, atau pembeli itu raja yang merentah, tiada dihukumkan ia telah qabat, tidak dihukumkan dia telah terima. Selagi barang itu belum diqabat, yakni belum diterima, penjual tidak boleh hendak bagi-bagikan seperti jual, hebah, sedekah, disewakan dan lain-lain. Benda tu, jual beli tu dah berlaku, barang tu memang dah milik pembeli, cuma belum serah. Jadi tak boleh nak pergi jual kat orang lain, tak boleh nak hebah kat orang lain, tak boleh nak sewa. Milik memang dah sah milik pembeli, cuma belum diserah. Jadi tanggungjawab dia jaga barang tu, jangan bagi rosak, jangan bagi binasa. Itu tanggungjawab penjual. Bagaimana telah dinyatakan bahawa qabat itu terima serahan dan ambil alih barang yang dibeli, maka pada barang yang boleh bergerak dan diangkat, hasillah qabat itu dengan penjual menghulurkan barang itu kepada pembeli dan diambil dan disambut oleh pembeli atau dipegangnya. Kalau tak ada pegang, kira masih di penjual.
Dan diambil, disambut dan dipegangnya. Itu yang dikata takut berlaku binasa tadi. Pada barang yang tiada boleh dipindah seperti tanah, rumah, pohon kayu dan lain-lain, benda yang berat, memadai dengan penjual menyerahkan kepada pembeli dengan lafaz yang menunjukkan suruh qabat, suruh terima. Seperti katanya, sekarang saya kosongkanlah tanah atau rumah ini untuk anda, serta serahkan anak kunci, dan pihak pembeli memasukkan barang-barangnya jika ada atau mengalih apa yang patut dialih. Tiada mengapa ada tinggal sedikit-sedikit barang kepunyaan penjual, kerana keadaan semacam itu dimaafkan. Jadi kita beli tanah dan sebagainya, tak boleh nak serah lagu tu, kita boleh serah dengan lafaz. Serah dengan lafaz. Dan kalau ada barang dalam tu hak kita tak jual, kita boleh angkat sekali barang tu keluar. Dan pembeli menerima serahan tersebut, maka di situ dikira sebagai telah terima. Selesai dalam bab qabat ni. InsyaAllah tak jadi masalah dalam urusan jual beli kita ni. Cuma kadang-kadang benda ni kalau tak dibelajar, dia jadi punca kepada pergaduhan. Hukum dah ada dah, syariat dah tentu dah. Ini tanggungjawab siapa? Kalau berlaku macam ni tanggungjawab siapa? Syariat dah ada. Jadi bila kita tahu ilmu tentang ni, jangan duk jadi punca bergaduh. Tu yang kita takut dalam bab muamalat, nak elak daripada bergaduh, memenuhi keperluan masing-masing dengan cara yang disyariatkan, elakkan daripada kita bergaduh sehingga memutuskan silaturahim. Jual tauliah, isyrak, murabahah dan muhatah. Dalam bab jual beli banyak juga masalah berlaku mengikut keadaan, seperti jual tauliah, isyrak, murabahah dan muhatah. Perkataan tauliah itu maknanya beri kuasa atau lantik. Maksudnya di sini menjual akad beli yang telah dilakukan, seperti berkata pembeli kepada seorang lain yang telah mengetahui akan harga barang itu, wallaituka hadzal aqd, saya beri kuasa kepada anda apa yang saya beli ini. Maksud dia dah wakilkan kepada orang lain, beri kuasa kepada orang lain. Jawab orang itu, saya terima. Hukumnya ia jual barang itu kepadanya dengan harga yang dibelinya. Itu sekalipun tidak disebutkan harganya, hukumnya sah jualan itu. Beri kuasa. Ini jaranglah berlaku dalam muamalah kita ni. Dalam bab jual beli biasa ni jarang berlaku benda ni lah. Yang seterusnya isyrak, maknanya sekutu. Maksud di sini pembeli menyekutukan orang lain pada belian itu dalam akad, seperti katanya asyraktuka fi hadzal aqdi bin nisfi, saya sekutukan anda dalam akad ini dengan separuh. Jawab orang itu, saya terima. Maknanya dia jual separuh barang itu jadi saham. Jika ia tiada sebut separuh, sah juga hukumnya jadi setengah seorang. Dia jual separuh kepada orang tu. Sebab apa? Nak sama-sama memiliki barang tersebut. Asal barang tu dia punya 100%, kemudian dijual separuh, maknanya sama-sama memiliki barang tersebut. Isyrak. Kita dah sebut syarikat ni dia lah tu. Cuma syarikat ni dia ditubuhkan. Yang ni jual beli biasa untuk isyrak. Yang ketiganya murabahah, maknanya sama-sama dapat untung. Maksudnya di sini jual barang yang telah dibeli dengan keuntungannya sekali, seperti katanya kepada seorang lain, bi'atuka bima isyraitu wa rabiha dirhamin likulli asyaratin, saya jual kepada anda bagaimana saya beli, serta untung 1 dirham pada tiap-tiap 10 dirham. Jawab orang itu, saya terima, sahlah jualan itu. Maknanya dia jual dan dia beritahu harga beli berapa, untung berapa. Dia jual, maksud dia kalau 20 jadi 12 ringgit lah. 10 dirham, 1 dirham bagi setiap 10 dirham, keuntungan dia. Yang seterusnya perkataan muhatah, itu maknanya kurang atau susut. Maksudnya di sini menjual barang yang dibeli dengan kerugian sekali, seperti berkata pembeli kepada seorang lain, bi'atuka bima isyraitu wa hatta wa dirhamin likulli asyaratin,
Saya jual pada anda barang yang saya telah beli ini dengan harga kurang 1 dirham pada tiap-tiap 10 dirham. Ada barang yang bila dibeli, bila nak jual dia susut harga. Ada barang yang bila kita beli, kita jual dapat untung. Bukan semua barang bila kita jual boleh untung. Ada barang yang susut harga. Jadi dia beli dan dia jual dengan harga susut. Ada barang hak boleh untung, dia beli dengan dan dia jual dengan harga untung. Itu biasa. Bukan mana bila rugi je tak boleh. Tak. Bukan maksudnya tu. Kita beli kereta harga 70,000, bila jual dapat lagi 70,000, tak dapat dah. Dia mesti susut. Jadi hak susut tu bukan maksud tak boleh jual. Asal jual beli bukan kira nak untung saja. Lalu orang nak cakap kan, siapa nak jual kalau tak untung? Ada benda hak tak dapat untung bila jual. Tapi itulah muamalah. Satu masalah iaitu jika berkata pembeli kepada seorang lain, saya jual kepada anda barang ini bagaimana saya beli, maknanya termasuklah harganya sahaja. Kalau dia kata dia jual dengan harga beli, dia kena jual betul dengan harga modal dia. Kalau dia sebut macam tu. Satu masalah lagi iaitu jika ia berkata saya jual kepada anda barang ini dengan apa yang kena atas saya. Masuk kena atas saya ni hak dia kena tanggung daripada dia memiliki barang tu. Mungkin kena upah, mungkin kena macam-macam lah. Maknanya termasuklah harganya dan segala belanja kelolaannya, seperti upah sukat, dalal, penjaga, upah angkat, upah khitan pada sahaya, belanja ubat jika dibeli keadaan sakit, belanja makan dan belanja celuk jika barang itu kain. Belanja-belanja yang tersebut menempati faedah yang diambil daripada barang jualan, tidak termasuk jika setengah-setengah perkara itu dikerjakan sendiri atau orang lain secara sukarela, kerana tidak ada kena ke atasnya apa-apa. Maka jual semacam ini adalah penjual dan pembeli mengetahui harganya pada masalah yang pertama dan mengetahui berapa belanja yang kena itu pada masalah yang kedua. Jika tidak diketahui, tidak sah. Jika tidak diketahui, tidak sah. Ni yang boleh kita guna untuk kes kita beli. Contoh macam kita beli motor, pergi kedai motor, kita beli motor, dia tak buat loan Islamik kan. Dia tak buat loan Islamik macam kita beli kereta sebab kereta ni boleh loan bank kan. Beli motor ada loan bank. Kalau motor setakat 5-6 ribu tak ada loan bank kan. Dia kredit kedai kredit kedai ni selalunya tak Islamik lah. Tengok tuan kedai lah. Tak buat cara Islamik. Di situ kita kena ambil kira betul-betul. Sebelum kita berakad, kita ambil kira betul-betul dia ambil keuntungan berapa dan kita pastikan itu sebagai upah dia. Kita jadikan itu sebagai upah dia, mengelakkan riba. Kerana riba ni bukan benda yang boleh buat main-main. Dalam Quran Allah isytihar perang orang yang mengamalkan riba ni. Allah mengisytiharkan perang. Jadi kita takut kita duk beli barang cara ansuran, kita duk kira cincai janji. Dia bukan macam tu. Dia tak boleh buat cincai macam tu. Kalau hak beli hak cara pinjaman bank, Islamic bank tu, yang tu tak ada masalah dah. Dia buat cara jual beli sewa kan, yang tu tak ada masalah. Akad dia pun jelas. Yang ni kita nak kena ajak pula Cina tu. Kita nak ajak dia. Jadi kita bukan nak bagi dia pergi. Contoh kita harga tu barang tu 6,000 dengan ansuran boleh jadi sampai 8,000 contohlah. Kita anggap dia ambil keuntungan dari situ berapa, jadikan itu sebagai upah dia. Jadikan itu sebagai upah. Jadi kita akadlah. Aku beli barang ni harganya 8,000 dan 8,000 termasuk upah. Termasuk upah. Dia main terima dia main terima bukan kata dia faham sangat pun. Tapi yang penting kita orang Islam ni kena perjelas tentang benda tu. Jangan jadikan dia sebagai riba. Nak tak nak kita beli juga tentang motor. Saya pun beli motor, tapi nak elak daripada diperangi oleh Allah, ni kena
kena tahu sikit sebanyak berkaitan dengan benda ni. InsyaAllah bila kita selamat benda tu, dapatlah kita selamatkan diri kita. Okay, apa dah? Semua buah gambar ni payah agak no. Isyak apa? 42. Ada 2 minit ni. Yang seterusnya kita sambung sikit. Jual usul dan buah. Barang siapa menjual tanah dengan itlaq, tiada sebut apa-apa yang di atasnya. Kita jual tanah, kita tak sebut apa, aku jual tanah ni ke hang. Mana tanah ni biasanya ada benda di atas dia. Ada rumah ke, ada pondok ke, ada pokok ke. Termasuklah apa yang ada di atasnya seperti bangunan, telaga, pokok-pokok yang hidup hingga ke akar umbinya dan pohon-pohon tanaman selingan. Mana bila kita jual tanah tu, apa yang semua ada di atas tu, kalau kita kata kita jual tanah saja, sebelum tu kita tak asingkan rumah apa semua, jadi apa yang ada di atas tanah tu semua jadi milik, semua jual sekali. Kecuali buah-buahan yang nyata sudah tua ketika akad jual beli, iaitu jadi hak bagi penjual, tuan tanah. Macam musim durian ke, musim muktan ke, dah tua dah, masa tu berlaku jual beli, maka di seketika tu hasil dia adalah milik penjual. Hasil dia milik penjual, melainkan jika disyaratkan buah-buahan itu termasuk dalam jualan ketika itu, jadilah ia hak pembeli. Kalau masa beli itu aku nak beli, tapi syarat buah-buah ni semua masuk dalam sekali, dan penjual pun setuju, maka jadilah. Tapi kalau disebut secara itlaq tadi, maka buah yang dah tua ni dia jadi milik penjual. Dia tahu ni hukum dia ni, hukum berdasarkan kitab. Jadi esok tu selalu bergaduh. Kok lah jadi duk beli buah orang, pokok tanah orang kan. Dia jadi pasal nak bergaduh. Bila tiada disyaratkan, hendaklah penjual atau tuan tanah itu memetik atau memotong buah-buah itu dengan segera, kerana mengelakkan daripada kekeliruan. Buah yang dah masak tadi ni, dia kena petik dulu. Petik siap-siap. Itu adabnya lah. Tapi dari segi hukumnya milik dia. Takut pembeli tak tahu. Beli tak tahu, dia jadi punca bergaduh. Ni susah. Bila bergaduh ni tuan-tuan, kita pula dari itu yang kita kata dalam mahkamah syariah kita ni, bab mal ni belum sempurna. Bidang kuasa mal belum sempurna, bidang kuasa jenayah belum sempurna. Yang sempurna ni bab-bab mal, bab-bab faraid apa semua ni. Jadi kita takut benda tu tak boleh diterima. Bila dirujuk kepada mahkamah mahkamah apa orang panggil? Sivil. Mahkamah sivil, kita tak tahulah hukum dia lagu mana, ikut syariat ataupun tak. Itu pun satu masalah. Jadi kita belajar, kita tahu, kita elak benda ni berlaku. Barang siapa menjual dusun, termasuklah tanahnya, segala pokok-pokok yang ada di atasnya dan segala bangunan yang ada di dalam dusun itu. Barang siapa menjual binatang seperti kuda, termasuklah besi-besi tapaknya, tetapi tidak termasuk pelana yang ada di atas belakangnya dan kekangnya. Ni bab pelana ni benda yang mahal. Dia asyik macam kita beli kereta lah tuan-tuan. Kalau ada benda yang mahal yang merupakan aksesori di atas tu, kalau benda tu benda mahal, dia kira asing. Kita pergi kedai pun dia kata, kalau kita beli handphone aksesori pun dikira sebagai asing, sebab benda tu benda mahal. Baik. Barang siapa menjual sahaya, tidak termasuk anting-anting yang ada pada telinganya, cincinnya dan kasutnya, macam yang disebut tadi, benda mahal. Beli sahaya sikit, dia tengok-tengok, orang kata subang dia ke gelang ke, dia lagi mahal daripada dia. Untung orang tu. Jadi untung tu pula, rugi balik penjual tu, padahal dia yang beli. Harus dijual buah, kayu dan perhumaan yang nyata sudah tua isinya, sudah mekar, sudah nak masak ni, sama ada dengan syarat dipetik atau dikerat atau dicabut atau tidak syarat apa-apa pun.
Adapun menjual buah yang belum tua jika tidak termasuk dengan pokok-pokoknya tiadalah sah, melainkan dengan syarat dikerat ditebang ketika itu juga. Tetapi jika buah dengan pokoknya satu harga, harus dijual dengan tiada syarat kerat. Maksud dia tadi, kita boleh jual buah saja. Boleh jual buah saja, tak jual pokok, tapi syaratnya buah tu dah masak ataupun dah tua. Memang kalau kata dia luruh pun boleh masak. Maksud dia macam itulah. Macam orang beli pisang saja, bukan orang beli pokok kan. Pisang tu masak lagi, tak masak lagi, tua kan. Hak tu boleh. Tapi kalau masih muda, tak boleh. Masih muda tak boleh, sebab tak tahu lagi dia nak masak ke tak. Dia nak masak ke tak. Ni baru tengok durian apa bunga putih sikit lah, pergi beli dah. Dia tak tahu kera banyak duk tenang. Tambah lagi kan. Macamlah dengan buah-buah lain pun belum tentu boleh jadi busuk. Sebab Islam jaga benda ni, nak elak daripada bergaduh lah. Nak elak daripada bergaduh. Aku beli kat hang mahal-mahal, tengok Musang King beli, tengok-tengok satu pun tak boleh makan. Itu jadi punca bergaduh. Ini cerita hak beli, bukan cerita pajak, bukan cerita sewa. Pajak cerita benda lain, sewa cerita lagu lain. Dia cerita beli buah tu. Buah belum masak. Tapi kalau dia jual sekali dengan pokok-pokok tak apa. Walaupun buah tu belum tua. Tu boleh ya. Dia jual sekali dengan pokok-pokok, mestilah harga dia lain sikit. Lah ni durian tengah duk bunga. Tuan-tuan pergi tengok bunga banyak. Orang tu nak jual. Dia mesti harga tak sama dengan sebelum berbunga, mesti harga lain. Jadi maksud dia beli sekali semua sekali, yang tu diharuskan oleh syarak sah. Tapi kalau jual buah saja, hak tak belum tua, tak harus, maknanya tak sah. Kita clear lah benda tu. Jadi cukup sekadar itulah. Ni pun tak bunyi lah, ni pukul 8.47 lebih 5 minit. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni, selain daripada untuk kita beramal, yang paling penting simpan ilmu ni. Kata dulu pernah dengar ustaz mengajak benda ni, jadi elak daripada pergaduhan. Muamalat ni yang paling penting sekali, nak jaga hubungan. Tu tujuan muamalat. Tujuan muamalat Islam adalah nak jaga hubungan sesama manusia. Ada muamalat yang tak untung tapi boleh jaga hubungan. Ada muamalat yang untung dan masih boleh menjaga hubungan. Betullah Islam ni dia tak melampau dalam semua benda. Dia tak melampau. Jadi kita boleh jaga hubungan kita dengan baik, insya-Allah kita akan jaga silaturahim sesama kita. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Wallahu alam. Mari sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.